Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusit, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan khas surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan keizinan kepada kita untuk duduk sama-sama lepas maghrib, mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan demikian hati kita ini semakin tunduk, semakin rendah untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Semoga-moga dengan kehadiran kita ini menjadi sebab Allah memberikan keampunan kepada kita, memberikan kerahmatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Bukan setakat diri kita, anak, isteri, suami, kaum keluarga kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan. InsyaAllah muslimin muslimat yang dihormati sekalian, tak lama lagi kita nak menyambut hari raya Aidil Adha. Jadi sudah pastinya kita berada pada 10 hari yang pertama ini. Jadi kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ibadah yang kita lakukan untuk Aidil Adha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya. Insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab karya Imam Al-Ghazali, iaitu Di Balik Tabir Kematian. Satu kitab yang membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita yang terakhir di surau ini ialah pada 28 hari bulan 5 yang lalu, sebulan yang lalu, dan kita berada pada muka surat 17. Kita dah habis pada bab yang pertama. Itu bab yang pertama membicarakan tentang kematian, dorongan untuk selalu mengingatinya. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk iaitu bab yang kedua, iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kitab ini dia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu membicarakan tentang sebelum mati, iaitu preparation, persediaan, apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia untuk menemui kematian, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan yang perlu kita buatkan? Itu bahagian yang pertama. Kemudian dia masuk bahagian yang kedua, dia membicarakan tentang selepas kematian. Apabila kita telah mati, apa yang akan kita lalui, dan akhir kehidupan kita itu bagaimana. Dan tajuk di balik tabir kematian ini, kalau kita tengok dia ni berasal daripada salah satu tajuk daripada kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Zikru al-Maut wa ma ba'dahu. Sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan-tuan buka kitab Ihya tu tebal dia, ada 10 jilid, ada yang 15 jilid, berdasarkan kepada cetakan. Dia bermula daripada bab ilmu, terus bab yang akhir sekali ni yang kita belajar ni. Tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin yang tebal panjang tu, banyak tajuk. Bab ilmu, bab takwa, bab ibadat, bab hidayah, semua bab-bab
bab untuk pembersihan jiwa, pembersihan hati semua. Akhir sekali kitab Ihya Ulumuddin tu ni yang kita baca ni. Kita ni ending kita ambil. Dia punya jus daripada kitab Ihya Ulumuddin tu akhir sekali menceritakan tentang kematian dan apa yang akan kita lalui selepas kematian itu. Okey. So kita masuk pada malam ini, iaitu bab yang kedua. Keutamaan sedikit angan-angan. Kalau bab yang pertama itu Imam Al-Ghazali dia bawakan kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Dibawakan ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam para ulama yang memberikan tasjid, semangat kepada kita supaya kita ni selalu mengingati kematian. Apa dia keutamaan apabila kita mengingati kematian? Kelebihan dia apa? Supaya kita ni sentiasa selalu ada dorongan untuk ingat kepada kematian itu. Itu satu aspek. Kemudian bab yang kedua ini iaitu apa dia keutamaan tentang sedikit angan-angan. Dia mempunyai satu kaitan yang cukup rapat dengan bab yang pertama, itu kematian. Yang kedua ni dibawakan kenapa kita perlu angan-angan itu, kita tak perlu banyak, perlu sedikit. Apa yang nak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Kata Imam Ghazali, jangan tenggelam dalam angan-angan. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar. Kadang-kadang disebut Ibnu Umar. Ibnu Umar saja. Kadang-kadang dia tulis Abdullah bin Umar. Dia kata. Apa kata di sini? Dibawakan riwayat oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata, "Iza asbahta fala tuhiddus nafsaka bil masai, wa iza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabahi, wa khuz min sihhatika qabla saqamika, wa min hayatika qabla mautika, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan." Ini pesanan Rasulullah kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar ni dia punya karakter dia tak sama karakter dengan ayah dia. Umar Al-Khattab ni orang yang agak garang, nampak macam bengis, straight kan. Itu karakter Umar Al-Khattab. Anak dia Abdullah ni jenis orang tawaduk, tak banyak cakap, bukan jenis outspoken, jenis ikut arahan orang, jenis tunduk. Tu beza karakter dia dengan ayah dia. Ini pesanan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi dia kata, jika kamu sedang berada pada pagi hari, dia kata, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari. Dia kata, jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikanlah sihatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, esok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi Nabi dia pesan kepada Abdullah bin Umar, kata Nabi, jika iza asbahta fala tuhiddus nafsaka bil masa. Apabila kamu sedang berada pada waktu pagi, jangan kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Nabi ni dia tak bagi Abdullah bin Umar ni kalau berada pada waktu pagi, angan-angannya itu tinggi, bicaranya itu tinggi, cerita tentang petang nanti apa nak dapat. Kata. Kemudian wa iza amsaita fala tuhaddis nafsaka bis sabahi. Jika kamu sedang berada pada waktu petang, kalau kita berada pula pada waktu petang, jangan kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Tentang pagi hari besok tu bagaimana pula? Apa angan-angan untuk besok? Maka Nabi kata, ini pesan Nabi. Dua larangan Nabi tadi. Nabi kata pagi jangan ingat pada petang jangan ingatkan pada pagi, berbicara pada diri sendiri. Tetapi yang Nabi pesankan apa dia? Yang pertama, jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematian. Wa khuz min sihatika
wa khuz min sihatika qabla saqamik, dia kata. Jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematian, dan jadikanlah sihatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Jadikanlah sihatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Maksudnya kita hidup ni tengah ada keadaan kita sihat, nanti satu ketika nanti mungkin kita akan datang waktu sakit. Jadi rebut peluang tengah sihat ini untuk beramali ibadat. Kemudian sesungguhnya kamu wahai Abdullah esok sudah tidak tahu siapa nama kamu. Nabi sebut, wahai Abdullah, jika kamu tak ambil peluang kesihatan yang ada pada waktu ini, besok kamu tak tahu lagi nama kamu siapa. Adakah betul Abdullah ataupun dah jadi jenazah Abdullah, kan? Tak tahu umur tu bila akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok apa seterusnya. Kata Imam Al-Ghazali, diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhah, dia kata, diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kamu, iaitu menuruti hawa nafsu dan banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti hawa nafsu itu dapat menghalang dari kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Ini Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ingatkan kepada dia ada dua hal yang Nabi takut berlaku kepada Sayyidina Ali. Apa dia? Satu, menuruti hawa nafsu. Ikut apa yang nafsu nak tu dia boleh aja diikut. Kemudian yang kedua, banyak angan-angan. Ini bab yang kedua ni, jangan banyak angan-angan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya menuruti hawa nafsu, kalau kita ni ada hawa nafsu, ada keinginan, kita ikutkan hawa nafsu kita, dapat menghalang dari kebenaran. Apa-apa yang benar tu dia akan jadi terhalang. Sebab apa? Kita ikut aja apa yang nafsu kita kehendaki. Dan kata Nabi yang kedua, banyak angan-angan itu, kalau kita ni banyak angan-angan, sama dengan mencintai dunia. Orang yang dalam diri dia ni banyak angan-angan, tuan-tuan, dia dengan dunia ni berpisah tiada. Sebab kita duduk dekat dunia ini, jadi angan-angan kita tu, orang angan-angan ni dia dekat dunia, dia tak ada angan-angan akhirat. Kan? Kita angan-angan apa? Nak dapat kereta yang hebat, kereta yang mewah, nak dapat rumah yang besar, nak dapat pekerjaan yang hebat, nak berniaga bisnes yang keuntungan yang besar. Apa lagi kita nak? Semua yang dikatakan angan-angan itu ada untuk dunia. Tak ada orang kita dengar dia angan-angan dia dapat syurga Firdaus, kan? Bila dia berangan-angan untuk dapat syurga Firdaus, pastilah dia akan beramal untuk masuk syurga Firdaus. Maka dia beramal untuk masuk syurga Firdaus itu adalah beramal untuk akhirat. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Sudah pasti dia untuk di dunia. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintai maupun yang dibencinya. Jika mencintai seorang hamba, Allah memberinya iman. Ingatlah, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak yang dicintai, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Ingatlah, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadikanlah kamu termasuk anak-anak agama, dan jadikanlah kamu menjadi anak-anak dunia. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Ingatlah, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan pada zaman untuk dihisab. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisab yang sudah tidak berlaku
amal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dicintai mahupun yang dibenci. Okey. Maksudnya Allah ini ada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga orang yang Allah benci. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang kafir, orang orang musyrik, orang kafir, orang yang buat zalim, orang buat jahat. Semua ini Allah Subhanahu wa taala berikan dunia. Peluang yang sama dekat dunia Allah Taala berikan. Allah Taala beri. Siapa yang bersungguh-sungguh manjadah wajadah. Islam ke, kafir ke, munafik ke, Yahudi ke, Nasara ke, siapa yang bersungguh-sungguh Allah Taala berikan dunia ini. Tak kira. Itu hukum sunatullah untuk dunia ni begitu adatnya. Allah Taala berikan secara umum dunia. Sama ada orang tu Allah Taala cintai ke ataupun Allah Taala benci ke, Allah Taala berikan. Siapa yang bersungguh dengan dunia ni Allah Taala berikan. Jika mencintai seorang hamba, mencintai seorang hamba, Allah memberinya iman. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba dia, maka Allah akan berikan iman. Tanda orang yang Allah cintai, yang Allah sukai, Allah Taala akan campakkan dalam diri dia ada iman. Mudah kalau kita nak kenal orang. Nampak orang beriman yang bertakwa, yang rajin, tuan-tuan lah. Muka orang beriman semua bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Tanda orang beriman. Yang datang ke surau, datang ke masjid ni, ibadat ni semua orang beriman, tuan-tuan. Jadi kita termasuk golongan ni, insya-Allah. Tanda kita ni dicintai oleh Allah. Tuan-tuan boleh duduk kat rumah, rehat, buka TV, kan, tengok berita pukul 8 malam, ataupun malam lepas maghrib pergi pasar raya, pergi Lotus ke, pergi jalan-jalan pasar malam ke. Tapi tuan-tuan tak pergi ke sana. Allah pilih untuk datang ke surau, datang ke masjid untuk dengar tazkirah kuliah maghrib. Ini tanda apa? Tanda kita ini merupakan hamba Allah yang Allah cintai. Allah Ta'ala pilih kita. Bukan semua orang dapat. Ramai tuan-tuan, kawan-kawan kita yang ada kat bilik, yang petang tadi main letih semua, ada malam ni lepas maghrib pergi jogging lah, pergi shopping lah, macam-macam hal dia. Nak ke surau, nak ke masjid, macam-macam halangan dia. Itulah, inilah, nampak benda tu lagi penting daripada pergi masjid. Tapi kita ni Allah Ta'ala lorongkan. Allah Ta'ala beri je peluang, ada je, mudah je. Nak pergi masjid, nak pergi kuliah-kuliah agama, program-program agama, kan. Hati tu ringan dan dilorongkan mudah je. Nampak? Kita boleh kenali. Tengok kawan kita ni, dia ni agak nampak macam sibuk je nak ke masjid. Ada hal kalau yang lain tu kan mudah je dibuat, kan. Jadi kita kenal, aku ni tak adalah bagus sangat, tapi alhamdulillah setakat ni bolehlah pergi masjid tu. Bukan semua orang dapat. Tuan-tuan tengok betapa dekat luar sana orang yang Allah Ta'ala beri dia rezeki melimpah-limpah ruah, tak ada masa nak pergi masjid. Susah nak pergi, berat. Macam-macam halangan dia. Tapi tengok, aku ni alhamdulillah dah okey lah. Tak adalah hidup ni hebat sangat, biasa-biasa je. Tapi alhamdulillah boleh pergi, ringan, nak bergerak tu mudah, tak ada banyak halangan, kan. Allah bantu untuk memudahkan kita datang. Ini salah satu tanda Allah cintakan kepada kita. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala sebutkan, inni idza ahbabtu abdain. Allah Ta'ala sebut, ini sungguhnya aku, kata Allah, iza ahbabtu abdan, apabila aku sayangkan seseorang hamba itu, zawaitu anhu dunya wasta'maltuhu lil akhirah. Aku jadikan dia ni dengan dunia tu, dia jauh dengan perkara-perkara dunia. Wasta'maltuhu lil akhirah, kata Allah, aku jadikan dia ni dengan akhirat tu, dia nak aja buat amalan akhirat tu, dia ringan, senang, mudah, untuk benda-benda amanat akhirat. Itu tanda iza ahbabtu abdan zawaitu anhu dunya wasta'maltu lil akhirah. Itu tanda Allah Ta'ala cintakan hamba dia. Dan Allah Ta'ala kata wa iza baghatta abdan, dan apabila aku bencikan seseorang hamba aku itu, aku jauhkan dia daripada akhirat.
wasta'maltuhu lidunya, aku jadikan dia ni sibuk dengan benda-benda dunia. Benda dunia macam-macam dia sibuk. Maka akhir hadis kudusi itu Allah Ta'ala sebut, maka orang yang beriman ni dia akan beramal terus dengan perbuatan akhirat. Orang yang Allah Ta'ala benci ni dia akan beramal terus dengan urusan-urusan dunia. Maka berakhir begitu. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah dan juga sebaliknya. Maka disebut sini, jika mencintai Allah, mencintai seorang hamba, Allah memberinya iman. Kemudian ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak. Anak-anak yang dicintai lah ni. Dan dunia juga mempunyai anak-anak. Satu disebutkan, ingat sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak. Dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadilah kamu termasuk anak-anak agama. Sekarang ni dunia ni dia ada beranak-anak. Kehidupan dekat dunia ni, bila kita hidup dekat dunia ni, dia akan ada rentetan. Dia akan beranak itu, nak ini, nak itu, nak ini dia. Jadi apa istilah kita? Maksudnya bila kita hidup kat sini, nak kereta, nak rumah, nak beli itu, nak beli ini, semua benda kita nak. Jadi agama tu dia ada juga. Bila kita amalan, tuan-tuan bila datang ke surau, nak apa? Solat maghrib kan? Datang solat maghrib. Adakah tuan-tuan datang solat maghrib aja? Tidak kan? Tuan-tuan datang tadi mula dah ambil wudu masuk apa mula? Buat solat tahiyatul masjid. Kemudian azan, jawab azan, dengar azan, solat qabliyah maghrib kan? Kemudian duduk sama-sama semayang berjemaah. Semayang maghrib berjemaah. Lepas semayang maghrib berjemaah, duduk zikir bersama, doa bersama. Lepas doa bersama tu, lepas tu salam pula dengan imam, baca doa, solat sunat ba'diyah maghrib pula. Sebenarnya datang je nak apa? Sembahyang maghrib je kan? Jadi nak sembahyang maghrib tu yang dia katakan, ingatlah sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dia. Walaupun tuan-tuan datang tadi nak sembahyang maghrib, sebenarnya bukan sembahyang maghrib, baru banyak dah amalan dia beranak-beranak tu. Qabliyahnya, ba'diyahnya, zikirnya, doanya. Kemudian duduk pula dengar tazkirah maghrib. Dia beranak-beranak. Bukan satu je. Untuk agama tu. Tengok Allah berikan, bila Allah Ta'ala cinta, sayangkan kepada hamba dia, nak kita ni jadi orang baik, jadi orang iman, Allah Ta'ala lorongkan kepada benda-benda begitu. Itu satu. Kita nampak. Kenapa? Agama itu mempunyai anak-anak. Dia buat satu tu, dia akan ada rentetan dia. Dia beranak dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian kata Nabi SAW disebutkan, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Begitu juga dunia. Bila kita ni sibuk dengan urusan dunia, dia bukan satu je, dia akan beranak. Ada lagi rentetan dia. Tuan-tuan pergi, kononnya cadang nak pergi Lotus, nak pergi Pasaraya, Tesco, cadang nak pergi kejap aja kan. Pergi tu kan dia punya masa, kita nak parking, masuk tak ada tempat parking, semua masa. Kemudian masuk, tengok beli tu, cadang nak beli satu barang, beli tu, beli ni, beli tu, tengok itu, tengok ini, ada maksiat pula, semua benda. So semua tu dia tidak satu, tapi dia berkait dengan yang lain-lain. Okey. Jadilah kamu termasuk anak-anak agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya jadilah kamu sebagai anak-anak sebagai anak-anak agama, supaya kita ni masuk yang jenis datang ke surau ni. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Jangan kita ni sibuk dengan urusan dunia. Kita kena kenal pasti itu. Ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Yang namanya dunia ni dia akan pergi. Dia takkan bawa kita terus. Apa kita buat hari ni dia akan bergerak terus ke depan. Masa waktu dia akan bergerak terus. Ingat sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Umur kita makin lama makin
makin pendek, bukan makin panjang. Kata kan, umur kita makin pendek. Contoh, kalau Allah Ta'ala bagi kita umur 80 tahun, sekarang ni dah umur 40, dia akan turun 40 jadi 30, jadi 20, jadi 10. Umur makin lama makin pendek. Itu dikatakan sungguhnya dunia itu bergerak pergi. Dunia tu dia akan tinggal kita. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Makin pendek umur kita, makin dekat kita dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ingat, dia kata, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal. Kita kena ingat bahawa kita ni berada sekarang ni lah masa untuk kita beramal, bukan zaman untuk dihisap. Zaman kita ni, kata Nabi, zaman ni lah peluang kita nak beramal. Contoh, nak datang semayang masjid, semayang kat surau berjemaah, nak infak duit, nak puasa, nak keluar duit buat korban, nak buat amal-amal baik. Ni masa dia tengah kita hidup. Allah Ta'ala bagi kita umur ni, masa ni. Ni masa. Kalau kita tak buat ini, masa ni memang habis dah. Masa tu dia tidak akan berulang lagi. Ni tengah ada peluang ini. Bukan pada zaman untuk dihisap. Nabi dia pesan, ni bukan zaman untuk kamu dibicarakan. Bicarakan akhirat besok. Bila kita dah mati besok, akhirat, itu zaman untuk kita dihisap, diambil kita. Ini zaman kita perlu beramal, dia kata. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisap. Dan Nabi dia pesan yang terakhir, ingat, dia kata, bahawa sesungguhnya kamu semua hampir tiba pada zaman untuk dihisap. Umur kita semakin pendek, kita hampir kepada kematian, hampir kepada akhirat. Maksudnya kita hampir kepada hisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikira di mizan, di pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tidak berlaku amal. Yang mana apabila kita sampai pada hari akhirat kelak nanti, ketika mana kita di mizan, dihisap oleh Allah amal baik buruk kita, pada ketika itu, ini yang Nabi sebut, yang sudah tidak berlaku amal lagi. Pada ketika itu dah tak boleh dah beramal lagi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, banyak tuan-tuan ni ayat Quran yang menceritakan apabila bagaimana suasana manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dihisap. Suasana biasa kita pagi-pagi Jumaat tu kita baca surah Sejadah. Dalam surah Sejadah tu ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala gambarkan bagaimana orang-orang yang ketika mana berada di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunduk dan minta kepada Allah kalau boleh nak dipulangkan balik ke dunia. Untuk apa? Untuk buat amal-amal yang saleh. Tengok, bila mana berada di depan Allah nanti, hari akhirat nanti, Allah rasa amal nak tengok, minta dengan Allah supaya dibalikkan ke dunia. Sebab apa? Tak ada amal-amal yang soleh. Sangat nak balik. Dalam surah An-An'am tu Allah Ta'ala sebut, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadzibun. Dia banyak ayat Quran ni tuan-tuan, dia ceritakan tentang bagaimana kita berada di mizan Allah. Yang ni cerita gini, ni cerita, ada yang minta lau kuntu turaba, kalau boleh ya Allah ya Tuanku, jadikanlah aku ini debu tanah je, biar mati, jangan dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan aku hidup ni balik? Dia macam-macam kategori makhluk Allah yang dibangkitkan manusia. Sebab aku bangkit, matikan balik, tak nak bangkit. Dah bangkit, tengok azab Allah, berjadikanlah aku ni debu je. Ada yang minta balikkanlah aku ke dunia ni, aku nak buat amal saleh, kan? Kemudian dalam surah An-An'am tu satu tempat Allah sebut, walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahu lakazibun. Dia kita hidup di dunia ni, dia berlaku takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ni sesuatu yang Allah dah tetapkan ke atas kita. Bila dah berlaku, maksudnya contoh, umur kita Allah Taala bagi 80 tahun. 80 tahun kita hidup, 80 nak masuk 81 kita mati, kan? Jadi amalan kita tu banyak itulah. Dan kalau anda kata kita dah berada di akhirat nanti, di depan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala pulangkan balik kita ke dunia, itu yang ayat surah Al-An'am sebut, walau ruddu la'adu limadu anhu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kita berada di akhirat tu, kalau Allah Ta'ala pulangkan balik kita ke dunia, walau ruddu,
Kalau Allah pulangkan balik kita ke dunia, adakah betul yang kita takut tengok azab Allah dekat akhirat tu kita akan jadi baik? Itu soalannya. Itu Allah Ta'ala sebut, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau kami kembalikan balik kamu ke dunia yang tadi beria, dah berada, jangan ya Allah Tuhanku balikkan aku dunia, aku nak buat amal baik lah, nak solat lah, nak infak lah, nak puasa lah, masa depan Allah Ta'ala tu. Beria cakap begini. Tapi Allah Ta'ala kata, walau ruddu, kalau kami pulangkan, Allah Ta'ala kata, la'adu limanuhu anhu. Kamu akan kembali pada tempat kamu yang asal. Bagaimana yang kamu dah amal dekat dunia tu 80 tahun tu, dia kan jadi macam tu balik. Sebab benda tu dia jadi takdir Allah. Telah ditakdirkan. Dia tak boleh berubah. Sebab Allah Ta'ala dah takdirkan begitu. Benda tu dah berlaku. Kita dalam rukun iman kita percaya pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala dah bagi kita umur 80 tahun, itulah amalan yang kita buat. Kalau baik-baiklah, kalau jahat-jahatlah, dan kalau kita ni sampai ke negeri akhirat nanti depan Allah, kalau Allah Taala kembalikan, kita akan buat benda yang sama. Walaupun sebenarnya bila kita berada di akhirat tu, ya Allah Tuhanku balikkanlah aku di dunia, kononnya nak jadi baik, tak, dia takkan berlaku begitu. Allah Ta'ala sebut la'adu limanuhu anhu, kamu akan kembali buat benda-benda yang dilarang itu. Wa innahu lakadzibun, kata Allah. Dan Allah Ta'ala kata, sungguhnya apa yang kamu cakap ni hanyalah dusta sahaja. Allah Ta'ala cerita ni tentang golongan kafir. Golongan kafir yang mana mereka ni ketika mana berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, minta, ya Allah Tuhanku balikkan aku dunia, aku nak jadi orang baik, nak buat benda baik. Allah Ta'ala dia tak ada. Kalau aku pulangkan kamu ke dunia nanti, kamu akan macam ni juga. Kamu tak berubah. Sungguhnya apa yang kamu cakapkan di sini akhirat ni hanya dah dusta semata-mata. Itu. Jadi kita kena faham. Itu kita cakap. Yang Nabi sebut, peluang kita ada dekat dunia tengah hidup ni kita kena rebut. Untuk kita beramal, buat amal ibadat, buat benda baik. Sebab kalau kita terlepas ni, kalau masuk negeri akhirat besok, kalau balik, inilah juga amalan yang kita buat. Tak nak jadi baik lagi, memang tak mau. Memang tak mau. Sebab itu dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memilih untuk jadi begitu. Allah Ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk kita membuat keputusan bagi diri kita, dan benda itu tidak akan berubah. Dan berlaku itu. Okey. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Ummu Al-Munzir menceritakan, pada satu petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah para sahabat. Dia kata, lalu baginda bersabda, wahai manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah? Mereka bertanya, kenapa kami harus merasa malu, wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalian mengangankan sesuatu yang tidak boleh kalian jangkau, dan kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, dapat duduki. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Munzir ni dicerita pada suatu petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah para sahabat. Maksudnya Nabi datanglah tengah sahabat duduk tu, baginda pun sebut, wahai manusia, tazkirah Nabi sebelah petang. Wahai manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah? Tak malukah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat ni tanya, kenapa kami harus merasa malu wahai Rasulullah? Maka Nabi sebut, kalian mengumpul sesuatu yang tidak kalian makan. Maksudnya dari sudut apa yang kita kumpul, rezeki yang kita dapat, tak semuanya tu kita makan. Mengumpul harta-harta, semua yang kita kumpul tu yang tidak semuanya dapat kita makan. Satu, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalian mengangankan, buat angan-angan sesuatu yang tidak boleh kalian jangkau. Dia buat angan-angan, buat perancangan sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Dia buat rumah besar-besar, dia buat bangunan, tempat yang hebat-hebat, yang mana semua tiga perkara ni tadi
Yang ketiga ni, tidak kamu tempati. Maksudnya bukan tempat yang kamu akan kekal abadi. Kalau kita buat rumah dekat pada dunia ini, buatlah harga 10 juta, 20 juta, 30 juta, kita boleh hidup berapa tahun? Tuan-tuan, biasa orang rumah dah juta-juta ni, umur tak lagi dah 40, 50, 60. Dia boleh hidup berapa tahun dekat rumah tu? Tak lama. Paling kuat dalam 30 tahun je, 30-40 tahun je duduk rumah yang 4-5 juta tu. Lepas tu dia duduk mana? Dia duduk dalam kubur. Jadi itu yang Nabi sebut, kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Buat yang hebat-hebat tu, tapi sebenarnya dapat duduk 30 tahun je. Yang kita nak duduk sampai kekal abadi tu, kita tak prepare, tak buat rumah tu elok-elok. Tapi kita buat rumah kat dunia bukan main lagi. Kalau mendengar surau ni berpuluh ganda cantik hebat rumah dia lagi. Itu Nabi pesan ni. Para sahabat yang petang-petang duduk melepak tu kan, Nabi tengok lain macam sahabat ni kan. So Nabi beri peringatan. Yang mana banyak perancangan, mungkin sahabat-sahabat tengah duduk, tengah ngetih ke apa kan. Nabi beri peringatan. Nabi nampak sedemikian para sahabat ada yang sedemikian. Maka Nabi ingatkan, jangan membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Sama ada dari sudut sesuatu yang dari sudut makanannya, rezeki yang dicari banyak-banyak. Kita duit, tuan-tuan dapat gaji sehari sebulan 20,000, 50,000, bukan kita boleh makan banyak. Mana sekali kita makan satu pinggan je, bukan boleh makan 10 pinggan, tak boleh juga, banyak itu juga kan. Lagilah takut sekarang ni macam-macam penyakit, makan tu tak boleh semua duit kita habis makan. Kemudian kita buat angan-angan, plan hebat mana pun, bukan semua dapat kita jangkau. Kemudian kalau kita buat sesuatu pula, bukan ni kita boleh hidup kekal abadi di situ, hanya beberapa tahun je, kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian Imam Al-Ghazali dia bawakan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Usamah bin Zaid membeli seorang budak ni biasanya seorang hamba perempuan dari Zaid bin Thabit berharga 100 dinar dengan pembayaran tempoh satu bulan. Dia beli, maksudnya bayaran itu secara beransur-ansur dalam tempoh satu bulan. Lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak hairan terhadap Usamah yang baru membayar sampai sebulan setelah ia membeli barang? Sesungguhnya Usamah panjang angan-angannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku, atau aku boleh membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku akan boleh menutupnya sekali lagi sebelum mati. Setiap kali memakan sepotong daging, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan boleh menelannya sampai maut mencekikku. Ini disebutkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kecil je ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur dia baru 10 tahun. Baru 10 tahun, tapi dia antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ni. Okey. So dia ceritakan bahawa Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi ni, Usamah bin Zaid ni dia membeli seorang hamba perempuan. Daripada siapa dia beli? Daripada Zaid bin Thabit. Harga dia 100 dinar. Tapi cara dia beli Usamah tu, dia beli dalam masa tempoh 1 bulan. Dia bayar penuh. Macam kita lah zaman sekarang ni. Mana ada orang beli kereta cash kan? Mungkin adalah, tak ramai lah tuan-tuan yang banyak duit beli cash. Biasa orang beli hutang lah kan, bayar pokok itu bulan-bulan kan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun habis. Jadi Usamah ni dibuat sistem yang sama. So dia habiskan bayaran tu dalam tempoh 1 bulan untuk habiskan 100 dinar. Kemudian lalu kata Abu Sa'id ni, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kata, apakah kalian tidak hairan terhadap Usamah? Bila Nabi dapat cerita tentang Usamah yang beli hamba ni, tak beli cash
Tapi beli dalam keadaan hutang bayar sikit sebulan baru habis bayar. Nabi komen, apa kata Nabi? Nabi kata, apakah kalian tidak heran? Tak heran ke? Dia kata, dengan Usamah yang baru membayar sampai sebulan setelah dia membeli barang. Yang Usamah ni beli barang tu dalam sampai masa 1 bulan baru dia habiskan bayaran barang itu. Dia kata, sesungguhnya Usamah tu panjang angan-angannya. Maksudnya dia plan yang Nabi komen tu, dalam masa 1 bulan dia habiskan bayaran tu. Nabi komen, Usamah tu 1 bulan dia ambil tu macam dia terasa yakin 1 bulan tu dia boleh bayar dengan sempurna. Mungkin sehari 2 hari dia Allah Ta'ala ambil, ataupun selepas minggu dia tak mampu bayar, dia kena musibah apa-apa. Itu maksud Nabi SAW. Sesungguhnya Usamah panjang angan-angannya, dia yakin dalam masa 1 bulan tu dia boleh bayar. Jauh plan dia tu. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata Nabi SAW. Nabi ni bila ada sesuatu benda yang besar, Nabi dia akan bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersumpah yang mengatakan, demi Allah yang jiwa aku berada dalam genggaman tangannya. Nabi kata, aku ni dalam jiwa aku, hidup aku, nyawa aku ini, ruh aku ni berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu, Nabi cakap ni bukan cakap main-main, bukan cakap benda yang kecil, tapi benda yang sangat besar, yang mana Nabi serahkan diri dia tu kepada Allah. Yang aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jiwa raga aku ni milik Allah, yang Allah kontrol sepenuhnya. Dia kata, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku. Ni takutnya Nabi SAW tentang nak berlakunya kematian. Sehingga kan, aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mata tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku. Maksudnya kalau dia buka tu, Allah Ta'ala boleh ambil nyawa, tak sempat nak tutup balik. Sedangkan tarfata aini, kita bila berkelip-kelip mata tu mudah saja. Tapi takutnya Nabi tu kalau buka mata nak katup balik pun tak sempat. Allah Ta'ala boleh ambil nyawa, punya cepatnya. Atau aku boleh membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku boleh menutupnya sekali lagi sebelum mati. Ataupun dia boleh buka, nak tutup balik, tak dan mati pun datang. Setiap kali aku memakan sepotong daging, kata Nabi SAW, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan boleh menelannya sampai maut mencekik. Itu Nabi menyebutkan betapa Nabi ni risau tentang kematian. Dan Nabi komen tentang Usamah bin Zaid ni, angan-angan dia terlalu panjang. Ambil hamba itu dalam masa 1 bulan dia baru dia habis bayar. Tapi tuan-tuan janganlah, kita bukan orang kaya. Ni zaman kita ni memang zaman orang buat banyak pinjaman kan. Tak adalah kita nak beli cash semua kan. Ini Nabi nak cerita ni, ada sahabat-sahabat yang panjang angan-angan dia bila dia ambil tu dengan plan itu. Tapi kehidupan kita pada hari ni memang biasalah dengan pinjaman dan sebagainya, dibayar secara sistematik. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Dah Isya. 1 minit. Okay, kita habiskan hadis ini. Wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan juga Tabrani. Ni Nabi sebut, kalau kita ni ada akal sebenarnya, kalau kita ni boleh berfikir, akal kita sempurna, maka anggaplah diri kita ni sebenarnya dah mati dah. Bukan kita ni hidup. Kalau kita ni ada akal, kita ni boleh berfikir hidup dekat dunia, akhirnya kita akan mati. Kan? Nabi disebut kalau kita ni ada akal, boleh berfikir dengan
dengan baik. Itulah realiti ke kehidupan kita. Kita pergi lalu untuk azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya sambung sikit lagi, lebih kurang dalam 5 minit kita sambungkan. Kita berada pada bab yang kedua, membicarakan keutamaan sedikitnya angan-angan. Kalau bab yang pertama itu membicarakan tentang mengingati kematian. Bab yang kedua ni Imam Al-Ghazali dia bawa kita supaya kita mengetahui keutamaan perlunya sedikit angan-angan. Angan-angan bentuk macam bagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ini ialah angan-angan nakkan kepada dunia.
Jadi Imam Ghazali tak nak kita ini angan-angannya tinggi tentang dunia, untuk dapatkan dunia. Yang dikatakan sedikit angan-angan tu angan-angan laba dunia. Kalau kita berangan-angan untuk dapatkan akhirat, tak apa. Ini dikatakan angan-angan dunia. Kita tengok pada mula bila hadis dibawakan oleh Imam Ghazali ceritakan tentang Abdullah bin Umar. Nabi pesan pagi jangan fikir petang tu nak untuk angan-angan untuk benda dunia. Kalau petang tu jangan fikir untuk pagi besok untuk dapat benda dunia dia apa. Kan? Kemudian Nabi sebutkan bahawa dunia, angan-angan tu dia akan memberikan gambaran kita ni mencintai dunia. Maksudnya untuk dapatkan benda-benda perkara dunia juga. Kemudian dia ceritakan lagi, ada riwayat cerita Ummu Munzir pada satu petang Rasulullah muncul tengah para sahabat. Ini semua cerita plan zaman Nabi. Para sahabat tu yang plan untuk banyak angan-angan. Angan-angan apa? Angan-angan untuk dunia. Bukan angan-angan untuk akhirat. Yang akhirat Nabi tak kisah. Nabi memang suruh. Tapi angan-angan yang untuk dapat laba dunia. Kadang-kadang kita buat benda dunia tapi dia punya benefit, dia profit dia untuk akhirat. Ini okey, tak ada masalah. Ini sekarang ni angan-angan dunia orang kita dapat fully. Dia punya benefit dia untuk dunia. Yang tu Nabi kata jangan banyak angan-angan begitu. Okey, kita habiskan sikit perenggan ni. Jadi Nabi SAW bersabda seterusnya, wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, kalau kita ni ada akal kata Nabi, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Kalau betul ni kita ada akal, sebenarnya kita dah tahu bahawa kita ni sebenarnya dah mati dah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ni sementara, lepas tu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada akal, kita boleh berfikir sampai tahap itu. Sebab kehidupan ni sementara. Tak ada orang yang boleh tahan mati. Ada orang tak boleh tahan mati, tak ada tuan-tuan ya. Semua akan mati. Umur panjang mana, jaga kesihatan macam mana semua, buatlah makan ubat macam mana, tapi dia akan mati. Mati itu sunnatullah, kan? Sunnatullah dia kata. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang. Itu kematian pasti akan datang, dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri. Maksudnya daripada mati ni kita tak boleh nak lari. Confirm kita akan bertemu. Maka angan-angan perlu dikontrol ya, banyak mana. Okey. Kemudian kita habiskan perenggan bawah ni. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Budak-budak je. Abbas ni pak saudara Nabi kan. Abdullah bin Abbas ni. Jadi diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil. Lalu baginda melakukan tayamum. Ia lalu berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, bukankah ada air di dekat dengan anda? Baginda bersabda, bagaimana aku boleh tahu? Boleh jadi aku tidak dapat menjangkaunya. Ni Abdullah bin Abbas ni dia geng budak-budak lah, geng budak-budak yang duduk ketika mana Nabi hijrah ke Madinah. Ni macam Abu Sa'id Al-Khudri, jenis geng budak umur 10 tahun 12 tahun ketika mana Nabi berada di Madinah, duk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambilkan air Nabi untuk wudu, ambilkan air untuk Nabi bersuci. Jadi satu ketika Abdullah bin Abbas ni dia duk tolong khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi ni dia buang air kecil. Lalu lepas aja Nabi buang air kecil tu, Nabi terus bertayamum. Jadi Abdullah ni tengok, kenapa tak minta air, kenapa Nabi tak guna air, sedangkan air ada. Ia lalu berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, bukankah air ada dekat dengan Nabi? Ketika tu Abdullah bin Abbas dia tahu, dia kata, bukan ada air dekat dengan Nabi, kenapa Nabi tayamum? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menjawab, bagaimana aku boleh tahu? Nabi kata, aku tak perasan, aku tak tahu air itu ada ke tak ada. Boleh jadi aku tidak dapat menjangkaunya. Boleh jadi air tu yang ada dekat tu pun tak sempat aku nak ambil. Jadi nak ceritanya, ini kita kait dengan tajuk yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali ni, keutamaan sikit angan-angan. Maksudnya untuk dapatkan ambil air yang dekat tu pun dia
dalam kefahaman yang dibawa oleh Imam Ghazali itu, Nabi tak nak. Satu, Nabi tak tahu. Kedua, Nabi tak sempat nak jangkau air, maka Nabi terus tayamum. Nabi ambil ruang dan peluang tu, tak nak ada gap untuk beramal ibadat. Jangan tinggalkan walaupun ada air, sebab Nabi dia kata tak tahu. Itu yang diberikan kefahaman oleh Imam Al-Ghazali, betapa Nabi itu sangat menghargai waktu dan masa yang ada. Tak ada pula kalau itu tak ada air, kata buang air biar dulu kan. Tak, Nabi tengok apa yang dekat ada dengan Nabi, boleh tayamum, Nabi tayamum. Kalau ada air, ambil air terus. Tapi air tak ada, Nabi tak nampak, tapi boleh tayamum. Nabi gunakan masa yang ada tu sebaik mungkin. Nabi tak ada nak berangan, relax, tunggulah dulu sikit ada air ke, tengok. Tak, Nabi ada yang dekat tu, Nabi pakai itu. Dan itu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, betapa Nabi SAW nak elok daripada angan-angan dan membuang masa. Nanti insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti kat situ. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayta yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.